Assalamualaikum and hello. So ini adalah video terakhir untuk chapter 6 carbonyl compounds, di mana untuk bahagian terakhir biasanya kita akan belajar tentang chemical test. Okey. Untuk this case kita ada chemical test yang terbaru lah, di mana awak akan dengar chemical test yang awak belajar sebelum ni, di mana awak ada these 5 chemical test. Okay, so untuk these 5 chemical test, awak akan tambah another one more, di mana awak akan tambah tentang Brady's test. Okay, so ini adalah ejaan dia, Brady's test. Ini adalah reaction yang pertama kita akan fokus. Okey, dan seterusnya awak akan tambah yang kedua, iaitu yang kedua namanya adalah tolerance test. Okey, pastikan ejaan tu betul ya. Okey, kalau ejaan tak betul sayanglah, satu markah dah hilang. Okey, dan last one adalah iodoform test, di mana iodoform test ni sama je apa yang awak belajar, cuma a bit different. Awak akan nampak nanti bila kita fokus. So untuk iodoform test ni awak boleh faham lah, kita ada untuk alkohol dan juga carbonyl compounds. Okay, now ini adalah list of chemical test. Okay, habis dah, sampai sini je, tak ada dah pertambahan. So ada 7 chemical test untuk awak punya syllabus PDT. Okay, now kita fokus to one by one. Okay, untuk chemical test yang pertama adalah condensation with 2,4-dinitrophenylhydrazine. Okay, so macam mana dia punya structure untuk reagent dia ni? Bukan main panjang nama dia. Reagent dia masih lagi nama yang sama, dan biasanya dalam soalan dia bagi short form macam ni. Okey, kalau jawapan awak jangan bagi short form ya. Soalan boleh sebab dia adalah soalan, dia bukan jawapan. Tapi kalau jawapan dia minta state the reagents, awak kena tulis nama penuh dia. Okey, so saya harap semua orang boleh hafal dia punya structure tu. And then seterusnya awak akan belajar, dia adalah chemical test. Of course dia ada nama, iaitu nama dia adalah Brady's test. Okay, so what will happen here, purpose kita buat chemical test Brady's test adalah untuk identify carbonyl group dalam carbonyl compounds. So kita tahu dalam carbonyl compound ada C double bond O. So kita nak tahu betul ke tak, ada ke tidak, ia berdasarkan observation awak, which is observation awak kena dapatkan orange precipitate. Okay, so ini adalah warna orange precipitate. Kalau dalam nota maybe tak nampak lah sebab hitam putih. Sebab tu dalam video ni awak boleh nampak lah, sebab saya ada warna kan. Nota saya ni ada warna. So inilah warna kebiasaannya untuk orange precipitate. And what will happen dalam reaction tersebut? Sebelum kita go to equation, saya nak ajar dulu cara senang untuk lukis reagent ni. Okay, reagent ni nama dia adalah 2,4-dinitrophenylhydrazine. Okay, so ini adalah ejaan dia. Jangan termiss satu huruf pun. So now, parent saya adalah this one. Okay, ni parent saya. Macam mana nak lukis? Saya lukis hydrazine dulu. Hydrazine, tolong hafal. Okay, apakah formula untuk hydrazine? Hydrazine formula dia adalah NH bonded kepada NH2. Okay, so ini je hydrazine. Okay, I hope you can memorize this one saja, sebab yang lain awak memang pernah jumpa. Okay, now daripada case ini awak akan tarik bond daripada N ni. Okay, kita tahu kalau saya expand kan, saya punya structure for this one, H2 ni saya expand, saya buat nitrogen bonded kepada 2H, awak akan nampak dia ada 3 bond. Macam saya pernah ajar sebelum ni, nitrogen 3 bond. Sama juga case macam this one,
saya ada satu saja hidrogen. So, maknanya nitrogen ni bonded kepada hidrogen. So far, this nitrogen ada 2 bond. So, satu lagi nak pergi ke mana? Kita akan bonded kepada next compound. Iaitu compound dia adalah go towards to the left, which is phenyl. Okay, so phenyl macam mana? Substituents dia adalah benzene ring. So, saya draw benzene ring. Okay. And then, buatlah bulat ataupun alternate 3 double bond pun tak apa dalam ring. Seterusnya, more towards to the left, saya ada dinitro dekat position carbon number 2 and 4. So, bila saya nak bagi numbering, automatically yang parent ni, ini adalah first carbon. So, kalau 2 go whichever you want, pastikan clockwise ataupun anti-clockwise. So, kalau dia ada 2 and 4, nitro adalah NO2. So, dekat sini NO2, satu group. And dekat sini NO2. Pastikan tulis betul-betul. So, inilah cara untuk awak faham drawing dia. Syarat dia, hafal hydrazine ni je. Sebab awak memang tak pernah jumpa lah. Sebab awak tak belajar chapter amide. Okay, PST nanti awak akan belajar lebih lah. Cuma saya harap awak boleh hafal hydrazine ni, automatically awak boleh dah draw the rest of it. Sebab 2,4-dinitrophenyl ni awak tahu drawing dia macam mana. Okay, so itu cara mudah untuk awak draw the reagent. So now, kalau tengok saya kompreskan saya punya bahagian hydrazine ni, saya hanya tunjuk NH dan NH2. And then, what will happen here, kalau saya ada ketone dan aldehyde, kita tahu dua-dua ada carbonyl group. So, of course, ketone dan aldehyde akan hasilkan orange precipitate. So, apa chemical properties dekat sini? Chemical properties dia adalah condensation. Okay, saya tulis dekat sini dia adalah condensation. So, apa maksud condensation? Maknanya dia buang air. Sebab itulah ada side product dekat belakang ni, which is H2O. So, H2O ni datang daripada mana? Okey, bila contohnya saya ada carbonyl compound. Carbonyl compound bila react dengan 2,4-DNPH, dia akan bergabung menjadi satu structure. So, satu structure ni bergabung dengan cara awak buang water. So, water kita ada O, satu atom dan kita ada H, 2 atom. So, satu atom O akan diambil daripada carbonyl group awak dan 2 atom hydrogen akan diambil daripada NH2 dekat hydrazine tu. Okay, yang paling hujung. Jangan ambil dekat tengah. Yang tengah ni NH ni kekal je. Okay, yang kat hujung ni. And then, the rest of it dia bergabung. So, N ini akan bonded kepada double bond C. Seperti mana dalam gambar ini. Dan the rest of the C akan attach kepada alkyl group yang seperti mana ada dalam soalan. Dan dia ada side product plus H2O sebab condensation. So, inilah yang dinamakan Brady's test. Okay. So, mari kita try jawab example. Contohnya, saya ada example 8. Macam mana saya nak draw this one? Okay, kita try aldehyde dahulu. So, konsep dia, draw dulu awak punya 2,4-DNPH. So, saya akan faham konsep dia di mana saya akan buang oksigen daripada carbonyl group dan saya akan buang hidrogen daripada 2,4-DNPH sebanyak 2 atom hidrogen. Yang selebihnya saya akan gabung. So, contohnya, kalau awak nak gabung, awak boleh gabung mana-mana cara yang awak prefer. For example, this one saya mula dengan carbonyl. So, carbon saya ada double bond. And then, yang selebihnya ni attach kepada hidrogen. Dia tak ganggu pun. And then, the next of it, saya akan sambung dekat bahagian nitrogen ni. So, saya akan attach directly kepada nitrogen. And then, nitrogen tu bonded kepada NH. And then, NH bonded kepada phenyl. Okay. And phenyl, dia akan bonded kepada 2,4. So, ingat, kalau pening, ini carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. So, maknanya, dia akan bonded kepada carbon 2, NO2, and then carbon 4, NO2.
and dihasilkan side product which is H2O. Okay, so itulah yang awak kena lukis. Very easy, di mana reaction dia bergabung dekat sini. Bahagian C double bond N. Dan kalau tengok memang N semuanya masih lagi 3 bond. Untuk N ini dia ada 2, 1. Untuk N ini dia ada 1, 2 dan 3 kepada hidrogen ni. Okey, dan karbon pun cukup 4. Okey, so itu adalah Brady's test. Okay, let's try one more. Contoh saya ada ketone pula. So, maknanya produk yang saya terhasil ni daripada atas ni dia menghasilkan orange precipitate sebab reaction dia positif. So, now saya ada ketone. So, macam mana? Okay, for example saya copy dulu saya punya hydrazine. Okay. Cuma case ini 2,4-DNPH lah. Saya mula daripada that one. Saya tak nak ganggu dia punya structure ni. Saya nak biar dia nampak seperti mana dekat dalam dia punya soalan. So, saya akan kekalkan. And then, dekat carbon ni ada NH. And dekat carbon ni ada N. Sekarang, konsep yang sama. Saya akan ambil O dengan H2. Dan dia akan jadi water. So, maknanya, saya plus dengan H2O. So, the rest of it, N ini akan ada double bond dengan C. Dan C yang pertama, dia akan bonded kepada CH3. And C yang kedua, dia akan bonded kepada aryl group. Okay? So, inilah structure saya. So, it's very easy. Jangan panik, buat slowly dan satu persatu. Jangan lupa, jangan tertinggal pun mana-mana group. Okay, so settle untuk Brady's test. Okay, now kita continue untuk the next one, oxidation with tolerance reagent. So, oxidation with tolerance reagent ni, ini adalah satu lagi chemical test di mana chemical test dia namanya adalah tolerance test. Okay, pastikan ejaan kena betul ya. Apostrophe tu berada di belakang S. Okay, sebab dia nama orang kalau tak silap saya. And then sekiranya dia minta state the reagent, state sahaja reagent dia, which is reagent dia adalah kurungan petak, okay, square bracket Ag and then bracket bulat NH3 tutup bracket 2 square bracket close plus koma OH minus. Okay, apa purpose tolerance test? Tolerance test dia agak berbeza. Kalau tadi Brady's test, kedua-duanya akan bagi positive result. So, macam mana kita nak tentukan yang mana satu aldehyde, yang mana satu ketone? Dua-dua hasilkan positive result. So, that's why awak diperkenalkan tolerance test. Di mana tolerance test adalah untuk differentiate antara aldehyde dan ketone. Dan case ini, siapa yang akan positive result? Yang akan positive result adalah aldehyde. Yang negatif adalah ketone. Okay. So, maknanya dekat sini saya fokus aldehyde only. So, awak akan tulis reagent awak seperti mana yang saya ajar dekat sini. Plus with ammoniacal silver nitrate solution. And then, atas anak panah adalah OH minus. Awak akan hasilkan produk. Okay, sebelum kita dah saya explain tentang produk, saya nak explain tentang tolerance reagent dahulu. So, ini adalah tolerance reagent, di mana tolerance reagent ni juga dikenali sebagai aqueous silver nitrate and NH3 mixture, ataupun nama lain juga yang biasa ditulis dalam soalan adalah ammoniacal silver nitrate solution. So, ammoniacal ni NH3, silver nitrate ni adalah Ag and NH4, di mana dia akan jadi dekat belakang ni. Okay, so sebenarnya dia daripada AgNO3 lah. So, saya tak explain lah macam mana tolerance reagent dibuat. Sebab biasanya bila awak buat eksperimen, lab assistant sudah prepare awak punya tolerance reagent. Awak just perlu drop je berapa drop yang awak perlu mengikut prosedur. So, apa yang terjadi bila awak hasilkan produk, positive result hanya untuk aldehyde, di mana kalau awak tengok dekat sini, awak ada case C double bond O masih lagi kekal, tapi hidrogen awak. So, hidrogen awak ni yang memainkan peranan yang sangat penting untuk tolerance test. Di mana hidrogen awak totally change into O minus NH4+. Okay,
Okey, pastikan O minus yang awak draw dekat sini adalah charge, bukan bond. Okey, pastikan dia charge, bukan bond. And then plus Ag. Ag ini adalah silver, di mana dia adalah precipitate. Sebab tu awak mesti wajib tulis sama ada solid dalam kurungan untuk face ataupun anak panah ke bawah untuk tunjuk dia ni hasilkan precipitate. Okay, kalau anak panah ke atas dia adalah gas, kalau ke bawah dia hasilkan mendakan precipitate. Sebab tu observation dia silver mirror ataupun sometimes dia akan hasilkan grey precipitate. So macam mana gambar silver mirror tu? Silver mirror ni macam this picture. Awak nampak dia memang warna silver dan dia macam cermin, ada reflection dalam awak punya boiling tube. So itu adalah benda yang awak kena faham. Okay, now chemical properties yang berlaku dekat sini, apakah chemical properties yang berlaku? Dia adalah oxidation. Okay, saya tulis kat sini dia adalah oxidation, di mana dia adalah daripada derivation of Tollens reagent, di mana Tollens reagent ni dia akan lalu proses oxidation. Dia akan reduce menjadi Ag. Okay, so apa maksud saya? Okay, kalau kita tengok kan, kalau you don't even understand, saya tunjuk pada awak cara kita kira oxidation number. So NH3 2 plus, okay, kalau saya punya oxidation number, saya ada 2 NH3 and then equals to positive 1. And then this one Ag adalah plus 0. Okay, darab dengan 2. And then equals to positive 1. And then Ag saya adalah positive 1. Okay, yang ini dekat bahagian produk saya dapat Ag sahaja, which is dia adalah solid. So Ag dekat sini dia punya oxidation number adalah 0. So what will happen? Ag Tollens reagent awak ini adalah awak punya Tollens reagent, which is Tollens reagent awak telah reduced into Ag. Okay, tapi bila kita nak buat chemical properties, kita fokus kepada kita punya reactant lah, which is aldehyde. So aldehyde akan lalu proses oxidation. So sebab itulah chemical properties kat sini oxidation. This one lalu proses reduction sebab oxidation number dia berkurang. I hope you still remember. That's why saya tunjuk pengiraan ni daripada positive 1 turun jadi 0. Okay, so ini adalah namanya Tollens test. Okay, saya harap awak boleh hafal lah. Okay, and then apa yang terjadi kalau saya ada keton? So kalau saya ada keton dia masih lagi ada equation. Cuma bahagian produk saya akan tulis no observable changes. So bermaksud dia bukanlah tak ada observation, dia hanya tidak menghasilkan silver mirror ataupun tidak menghasilkan grey precipitate. So ingat lagi lah yang saya explain sebelum ni, jangan anggap negative result tak ada equation, ada. Okay, sama juga dengan observation, dia masih lagi ada observation. Okay, macam mana kita nak try buat dia punya soalan? Okay, mari kita cuba try a few example. Kalau tengok dekat sini saya ada example 9. So example 9 saya ada aldehyde. Okay, aldehyde dalam case ini, which is saya ada alkyl group cyclopentyl dengan hydrogen. So what will happen, saya tambah dengan saya punya Tollens reagent. Cara tulis macam saya ajar kat sini. Sila hafal, lagi mudah untuk awak faham. And then what will happen, saya punya structure stay macam biasa untuk semua. C double bond O, tapi hydrogen ni akan berubah. Okay, hydrogen ni akan berubah. Di mana dia akan jadi O minus NH4 plus. Okay, O minus NH4 plus. And then dia produce Ag dalam phase solid. Okay, jangan lupa dekat belakang ni sebab observation awak bergantung dekat bahagian belakang ni, iaitu silver mirror. Okay, so what will happen? H awak bertukar menjadi binatang ini.
Okay, so settle untuk first example. Sekarang saya ada example yang seterusnya, which is case ini adalah ketone. So, ketone, dia tak akan tunjuk positive result. So, apa yang saya perlu tulis dekat bahagian produk ni? Saya akan tulis no observable changes. Okay, di mana dekat sini awak kena fahamlah, ketone gives negative result. Okay, alright. So, settle untuk second chemical test awak. Dan mari kita fokus dengan chemical test yang terakhir, iaitu iodoform test. So, iodoform test nama yang sama macam awak belajar waktu chapter alkohol, dan reagent pun sama. Cuma beza dia kalau awak guna NaOH ataupun OH-. Sebab OH- ni dia adalah basic hydroxide ion. Okay, so apa purpose kita guna untuk chemical test ni? Sama ada kita nak identify alkohol yang ada methyl carbinol group, ataupun kita nak identify carbonyl compounds yang ada methyl ketone group. Okay, so dua benda yang berbeza. Methyl carbinol untuk alkohol, methyl ketone untuk carbonyl. Okay, now ada another name untuk kita bezakan methyl ketone group, methyl carbonyl group pun boleh digunakan. Okay, dua nama yang berbeza. Okay, macam mana nak bezakan structure pula? So, structure dia, kalau this case, methyl carbinol group adalah seperti mana yang saya bulat petakkan ni. Petak ni, inilah benda yang kena ada. Kena ada carbon, bonded kepada OH, CH3H. So, maknanya, methyl ni merujuk kepada, Okay, saya buka balik, tertutup tadi. Okay, so for example, methyl dekat sini, dia merujuk kepada this one. Okay, ini adalah methyl. And then carbinol, carb ni merujuk kepada carbon. And then nol ni merujuk kepada carbon yang ada OH dan H. Okay, kes yang sama untuk methyl ketone, cuma methyl ketone, methyl ni adalah carbon yang CH3. Okay, ini methyl. And then carbonyl maksudnya dia ada double bond O. Okay, ataupun ketone double bond O. Okay, so itu yang dimaksudkan. So dia a bit easier lah untuk awak detect. Okay, kalau untuk carbinol kena ada OH dan H. Kalau this one dia kena ada double bond O, CH3 masih lagi sama. Okay, so apa chemical properties yang berlaku dekat sini? Ia hanya ada reaction iodoform test sahaja. Okay, saya tak akan elaborate more lah for this part. Cuma saya nak awak faham, kita kena identify group ini dahulu, barulah awak boleh buat reaction. Kalau tak ada methyl ketone, tak boleh buat. Okay, so now let's go to how to write the equation. So how to write the equation? Contohnya, saya ada dua case di mana saya guna NaOH dengan OH-. Masih lagi group yang ada methyl ketone. And then what will happen? Saya punya bahagian CH3 yang akan berubah. Okay, CH3 saya akan berubah jadi O- Na+. Okay, CH3 ni akan berubah jadi O-. Okay, apabila awak guna NaOH, kena tulislah O- dan Na+. Beside to it. Okay, to each other. Okay, and then kalau awak guna OH-, hanya akan hasilkan O- lah. Sebab tak ada awak punya Na ion. Dan seterusnya, awak kena faham, observation dia menghasilkan light yellow precipitate. So, bila dia hasilkan light yellow precipitate, awak kena adalah compound yang indicate precipitate tu. Which is, ini adalah compound yang indicate precipitate, which is CHI3. Sama ada emphasize menggunakan solid face dia, S, ataupun anak panah ke bawah. Wajib salah satu, tapi kena tulis. Okay, kalau tak tulis, kadar tulis CHI3 sahaja, jawapan awak tak complete. Okay,
Sebab kita kena emphasize perkataan precipitate tu. So macam mana gambar precipitate kalau awak buat eksperimen, awak akan nampak dia warna light yellow macam this one. Okay, so ini adalah contoh di mana light yellow precipitate form untuk iodoform test. Okay, so why not we try one example. Tapi sebelum saya terlupa, Ci, biasanya saya sebut Ci. Ci ni nama dia adalah triiodomethane. Okay, in case awak tak tahu, sebab biasanya dia ada tulis dalam soalan. So triiodo ni sebab ada 3 iodo, iodine, I3, and then methane sebab 1 carbon yang ada H. Okay, so ini adalah triiodomethane. Alright, sebenarnya kalau nak faham dengan lebih lanjut, awak boleh Google bahagian mekanisme dia lah. Tapi it's a bit complicated. Tak perlu pun tak apa. You just have to understand light yellow precipitate adalah indicates daripada formation of triiodomethane. Bukan sekadar carboxylate salt awak kat sini. Okay, so now kita fokus kepada example. Macam mana saya nak buat example? Okay, case dia sama. Saya akan tengok bahagian methyl carbonyl group ataupun methyl ketone group. Ada ke tidak? Syarat dia, carbonyl awak mesti ada CH3. So, kalau tengok saya ada carbonyl, kiri saya ada CH3. Okay, so maknanya saya boleh buat lah. Okay, so apa yang berubah adalah bahagian CH3 ni. Okay, dekat sini yang akan berubah. So, saya terbalikkan saya punya structure supaya awak nampak dengan lebih lanjut. Saya gunakan NaOH. So, what will happen? Saya tulis dulu saya punya CH2, CH3. Saya punya alkyl group yang stay ni. Yang ini saya copy dulu. Saya terbalikkan dia supaya saya ada ruang. And then dia bonded kepada carbon yang ada double bond O. And then untuk case awak punya CH3 dia akan jadi O- dan Na+. Sebab case ini saya guna NaOH. And then dia kena ada plus dengan Ci. Okay, dan case ini saya emphasize guna arrow ke bawah. Okay, so complete awak punya reaction. Okay, now saya ada last example di mana saya nak tentukan boleh ke tak saya buat iodoform. Kena ada macam biasa methyl ketone group. So tengok carbonyl group saya, C double bond O. Kiri kanan ada tak CH3? Ada. Case sekarang sebelah kanan. Kalau tadi dia sebelah kiri. Okay, so masih lagi sama konsep dia. Saya akan copy saya punya structure di mana C double bond O attach kepada saya punya ring ada 5 carbon, and then CH3 akan bertukar jadi O- and then Na+. Okay, masih lagi guna NaOH, and then what will happen, saya akan plus dengan Ci. Okay, triiodomethane, dan case ini saya nak emphasize guna solid pula. Okay, kalau tengok size plus saya untuk this one agak besar daripada Na+, sebab ini adalah charge. Ini adalah produk yang mix together dalam awak punya observation. So, inilah reaction yang terjadi. Saya harap awak boleh bezakan size. Kalau dia charge, pastikan buat betul-betul. Jangan jadikan dia bond. Saya tak nak ada mistake yang careless macam tu. So, in order for you to understand more, sila buat latihan. Dan pastikan awak siapkan latihan sebab dia agak banyak lah equation dan ayat-ayat dia. So, itu sahaja for this chapter. I hope you understand about what I taught you from starting the first video sampailah video akhir. And have a good luck with your exercise and tutorial. That's all from me. Thank you.